KPM. RM10, RM10, RM10. Ini tudung fashion terbaru pada tahun 2022 punya. Marilah. Dekat luar ini harga RM50. Tapi hari ini diskaun RM10. Marilah sini. Zali, Susana, marilah sini. Akmal, Bos. apa yang RM10 tadi? Tak ada apa-apa, bos. Tak ada, bos. Saya sebenarnya ni jual tudung, nak buat extra duit sikit. Biasalah, bini saya nak bersalin. Akmal, berniaga boleh tapi bukan di pejabat. Ini dah melanggar integriti. Alamak, maksudnya saya kena tindakan tata tertib ke, bos? Okey, kita bincang dalam bilik saya nanti ya. Alah, okeylah. Bos, murah je ni, bos. Okeylah saya jual. RM2 je, bos. Bolehlah. Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Slot Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, saya pasti anda semua dah kenal dah siapa bos saya kan? Tapi sebelum tu, hari ini dalam Slot Menengah Atas kita akan belajar bagi mata pelajaran pendidikan moral. Sebelum saya nak memperkenalkan guru kita, saya terlebih dahulu nak memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zaimi kita. Assalamualaikum, apa khabar? Terima kasih Cikgu Zaimi. Okey, baiklah. Inilah dia bos saya. Bos, Assalamualaikum Cikgu Jilawati kita. Waalaikumsalam. Macam mana tu bos? Kita tadi meeting dalam bilik tadi, okey semua? Okey, nanti saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Baik Cikgu, sebelum kita nak belajar apa bab di dalam mata pelajaran pendidikan moral, dengan kata Cikgu nak memperkenalkan anak-anak murid kita. Siapakah mereka Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih hos bersama saya hari ini, hos Akmal. Okey, saya perkenalkan terlebih dahulu anak murid saya. Yang pertama, saya ada Tanushri. Hai Tanushri. Mana dia? Hai. Okey, seterusnya Cikgu, siapa tu? Yang kedua, saya ada si cantik manis, Perjit. Hai Perjit. Hello Perjit. Macam familiar lah Perjit ni. Okay, yang ketiga, saya ada seorang lagi si cantik manis. Hai Tivia. Hai Tivia. Hello. Okay, yang akhir sekali Akmal, saya ada Catherine. Hai Catherine. Okey. Baik, inilah dia anak-anak murid cikgu ya, yang akan bersama dengan kita bagi kita nak belajar mata pelajaran pendidikan moral. Baik, sebenarnya cikgu, apa sebenarnya kaitan gimmick yang kita lakukan pada awal tadi dengan kita nak belajar, cikgu? Okay, sebenarnya hari ini saya akan terangkan berkaitan apa itu integriti. Kemudian kita tengok apa kepentingan integriti. Seterusnya kita tahu apa implikasi apabila kita melanggar integriti. Jadi akhirnya kita akan tahulah apa amalan-amalan yang kita boleh lakukan dalam kehidupan harian kita berkaitan dengan integriti dalam organisasi. Baik, jadi dengan itu kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Jilawati. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih hos semua yang paling bergaya hari ini. Alhamdulillah. Ini adalah tajuk kita hari ini, integriti pemacu kecemerlangan organisasi. Baik. Unit yang ke-5. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, kita tengok dulu apa objektifnya, iaitu di akhir pembelajaran nanti murid dapat menghuraikan dua kepentingan amalan integriti dalam organisasi, dan yang kedua menjelaskan dua implikasi sekiranya amalan integrasi dalam organisasi tidak diamalkan. Okey. Yang ketiga, murid akan dapat menunjukkan perasaan apabila mengamalkan integriti dalam organisasi. Dan yang akhir sekali, kita akan jalankan satu aktiviti di mana murid akan mengamalkan integriti organisasi dalam kehidupan harian. Alright. Okey, kita teruskan boleh ya, Akmal? Silakan Cikgu. Okey, Akmal tengok di sini ada saya sediakan satu gambar. Okey. Ini ada satu situasi. Okey. Yang mana situasinya? Iaitu A. Nampak ya? Bahagian A itu ini adalah kaunter perkhidmatan. Okey, untuk A itu ialah seorang warga tua, betul tak? Betul. Warga tua mendapatkan perkhidmatan, dan kalau kita tengok kat situ, pegawai perkhidmat pelanggan tu dia menunjukkan reaksi muka yang baik terhadap warga tua tersebut. Betul. Okay, kalau kita tengok situasi B, Akmal.
Kalau tengok situasi di Akmal, warga tua yang dah menunggu seperti lama, sangat menunggu dalam keadaan berdiri. Okey. Betul kan? So, Betul. dalam keadaan berdiri, mungkin dia tak sihat, dia tak larat menunggu lebih lama dalam keadaan berdiri. Jadi saya nak tanyalah dengan anak murid kesayangan saya. Alright. Okey, saya dah terangkan situasi yang murid nampak dalam gambar tersebut. Kita nak tanya, pernahkah anda berhadapan dengan layanan yang kurang mesra semasa berurusan di sebuah organisasi? Jadi apa perasaan anda? Okey. Kita nak tanya siapa tu, cikgu? Siapa yang anda rasa sudi untuk berkongsi pengalaman mereka? Okey. Siapa nak cuba? Kalau siapa nak jawab boleh angkat tangan. Tivia. Silakan. Pengalaman saya pengalaman positif. So sentiasa saya pergi beli makanan dekat koperasi sekolah. Masa saya pergi beli, kakak yang akan bagi makanan tu dia sentiasa senyum, dan kalau saya tanya makanan tu berapa harga, dia boleh jawab semua soalan, bukan muka dia macam tak nak jawab macam tu. So saya suka kakak tu sebab dia layan dengan baik masa saya pergi beli makanan dekat koperasi. Nampak ya, dia dah menunjukkan ini berkaitan dengan situasi A, betul kan? Betul. Ini satu pengalaman. Okey, situasi B. Ada yang nak berkongsi berkaitan dengan situasi B? Okey, silakan Catherine. Catherine. Saya pernah berhadapan dengan situasi B. Okey. Pada satu hari tu, saya di bank. Lepas tu, pekerja yang melayan saya sangat tidak ramah. Contohnya, dia tidak mengukirkan sedikit senyuman kepada saya, dan sehingga dia membuatkan saya tidak berasa selesa. Kita nampak Akmal bila Tivia bercerita tadi, dia happy, dia gembira. Dia dah menunjukkan perasaan gembira. Tapi Catherine, dia dah menunjukkan perasaan yang tak gembira bila dapat layanan yang tidak baik. Ini adalah yang kita cuba kaitkan, yang mana setiap organisasi itu perlu ada integriti terhadap pelanggannya. Okey Akmal. Okey, ada 7 elemen integriti dalam organisasi. Kalau Akmal tengok di sana, Okey. ada kurang satu. Saya ada sediakan 6 elemen sahaja. Adil, disiplin, inovasi, kerja berpasukan, kepantasan dan prihatin. Okey. Apa elemen yang tertinggal ni? Apa dia cikgu Ya, sebenarnya satu elemen yang paling penting sebenarnya bertanggungjawab. Sebagai seorang pekerja, mesti ada satu sifat ataupun elemen bertanggungjawab apabila dia bekerja dalam organisasi. Okey, saya akan terangkan maksud integriti dalam organisasi. Akmal nak tahu? Apa dia cikgu? Daripada tadi kita asyik sebut integriti Yalah, kan? Akmal, betul. Okey, kita tengok apa integriti organisasi. Okey, inilah sebenarnya maksud dia. Okey, integrasi organisasi adalah pematuhan amalan terbaik berdasarkan beberapa perkara. Yang pertama ialah etika kerja, kod etika kerja. Yang kedua ialah piagam pelanggan. Dan yang ketiga ialah sistem dan proses kerja. Baik. Okey, kalau nak tahu apa itu etika kerja, piagam pelanggan dan sistem proses ni, kita tengok dekat sini. Yang pertama iaitu amalan baik. Okey, kita tengok dulu amalan baik yang sepatutnya murid ataupun pekerja itu tahu, iaitu perlu ada accountability, yang mana adalah elemen terpenting dalam tadbir urus terbaik. Dalam urus terbaik ini iaitu majikan mempunyai layanan yang baik, sistem pengurusan yang baik. Okey, itu maksud dia. Okey, seterusnya kita ada kod etika kerja. Okay, kalau tengok tadi kita mesti berdasarkan kod etika kerja. Apa itu kod etika kerja? Ini adalah satu dokumen rasmi, ya murid-murid, ini adalah dokumen rasmi yang menyatakan nilai-nilai utama organisasi yang perlu dipatuhi, pekerja patuhi. Okey. Seterusnya piagam pelanggan. Pernah dengar tak piagam pelanggan? Pernah dengar cikgu. Ya, sebenarnya piagam pelanggan ni adalah aku janji organisasi tersebut kepada pelanggan dia. Ini adalah biasanya kita akan nampak di dinding-dinding organisasi, betul? Dia akan tertulis kat situ piagam pelanggan. Apa yang sebenarnya dia mahu berikan kepada pelanggan beliau. Okey, kalau memberi perkhidmatan sebagai perkhidmatan bagaimana mereka berikan kepada pelanggan. Okey. Dan yang Okey, keempat, seterusnya ini adalah proses kerja. Okey, proses kerja adalah rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan yang ditetapkan mengikut peraturan untuk menjalankan
activity. Aktiviti. Okey, ini adalah proses kerja. Mana apabila organisasi mesti ada proses kerja. Okey, daripada permulaan, kalau kita tadi tengok kaunter perkhidmatan, daripada permulaan kita ambil nombor. Betul. Okey, lepas kita ambil nombor, kita akan diberi masa untuk menunggu. Yap. Betul? Biasanya kita akan duduklah dan kita akan berjumpa dengan pegawai khidmat pelanggan untuk mendapatkan servis ataupun perkhidmatan yang diberikan. Betul ya? Yes, betul tu Okey, cikgu. setakat ni ada soalan tak? Semua faham ke apa yang diterangkan oleh cikgu kita? Semua faham cikgu, semua angguk. Okey. Okey, baik cikgu, sebenarnya integrasi atau integriti sebenarnya cikgu? Integriti kan? Integrasi. Dia macam ni, accountability dan integrasi. Dalam suatu organisasi tu, macam mana kita nak menaikkan kita punya ataupun kita nak mewujudkan satu elemen tu kepada organisasi kita. Peningkatan integrasi, meningkatkan kerja baik kita kepada organisasi. Okey, ingat jangan keliru ya antara integrasi dan juga integriti yang baru sahaja diterangkan oleh cikgu kita. Baik, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Jilawati kita. Baik, Cikgu, teruskan kita punya kelas kita. Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey Akmal, sebenarnya bila kita sebut berkaitan dengan integriti ni adalah perbuatan yang bila kita buat sesuatu tu tidak perlu menunggu orang lain nampak kita sebenarnya. Okey. Setengah individu bila orang lain nampak kita baru kita nak bekerja bersungguh. Tapi sebenarnya dia adalah berada sepanjang masa. Okey, kita perlu mengamalkan integriti itu sepanjang masa. Kalau kita tengok kepada kepentingan integriti ni dalam organisasi. Yang pertama ialah kita nak membentuk budaya kerja yang berintegriti. Yang mana apabila individu itu mempunyai integriti, dia sangat mempengaruhi rakan-rakannya. Okey, jadi kat situlah kita tengok budaya kerja yang bagaimana kita akan membentuk dalam organisasi. Jika seseorang individu itu terlalu menunjukkan integriti yang negatif ataupun melanggar integriti, maka budaya kerja kat situ dia akan nampak akan buruklah. Tapi kat sini kita akan tengoklah bila integriti itu ada dalam diri seseorang ataupun diri pekerja, maka Akmal kat sini organisasi ini akan berkembang. Jadi kita bukan daripada sebenarnya organisasi ini dia bergantung kepada pekerja itu sendiri. Kalau Akmal nak tahu sebenarnya dalam sekolah pun kita ada organisasi. Contohnya koperasi sekolah. Itu salah satu organisasi yang disebut oleh TVA tadi. Okey, kita ada organisasi pengawas. Di sinilah kita akan membimbing dan membantu mereka untuk meningkatkan integriti mereka. Berdasarkan beberapa elemen dalam integriti tadi. Yang kita ada sebut tadi kan, Akmal sebut last sekali adalah akhir sekali adalah bertanggungjawab. Ini dah kita nak memupuk sikap bertanggungjawab kepada murid-murid untuk ada integriti. Jadi yang keduanya ialah kita nak mengekalkan image, credibility dan reputasi organisasi. Ini sangat penting. Memang sangat penting Akmal. Apabila kita ada integriti ini, organisasi yang penting saya bagi tahu tadilah akan berkembang. Kita akan dapat melahirkan ataupun menunjukkan perkhidmatan, memberi perkhidmatan yang terbaik. Kalau kita bahagian produk, menghasilkan penghasilan produk, maka produk-produk itu ada yang berkualiti. Kerana apa? Kita ada pekerja yang berintegriti. Ya, contoh seperti saya sendiri pun mesti ada integriti kan. Okey, dekat sini ini adalah artikel iaitu bahan rancangan yang diberikan kepada murid. Okey, selain daripada buku teks yang saya bagi tadi, sebagai rujukan ini ada artikel yang berkaitan dengan integriti. Okey, saya akan minta murid untuk mencari
kepentingan lain yang kita boleh nampak dalam sesebuah organisasi. Alright. Okey, ini salah satu artikel lah. Jadi yang keduanya ialah dari laman web. Okey, murid-murid boleh menggunakan laman web seperti laman web rasmi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Okey, boleh cari dalam talian, kita akan ada laman web ini. Dia ada fungsi utama Suruhanjaya ini. Kalau kita tengok fungsi ini, kita akan nampak ya, banyak kepentingan yang mereka berikan kepada masyarakat. Okey. Ini antaranya ialah ini. Okey, kita buka kepada murid kita. Okey, kita ada bagi masa. Kita buka kepada murid kita melalui artikel, okey, surat khabar berita harian tadi, murid mencari apakah kepentingan yang murid jumpa. Okey. Okey. Okay, siapa nak jawab untuk memberi ataupun berkongsi apa yang mereka jumpa dalam artikel sebentar tadi? Okey, ada sesiapa? Silakan, Perjit. Kepentingan yang saya jumpa tu penghayatan nilai murni dalam perkhidmatan awam. Penghayatan nilai murni dalam Perkhidmatan awam. Okey. Okey, betul lah. Ini adalah salah satu. Kita seperti saya terangkan tadi, dalam seorang yang berintegriti, dia akan mengamalkan nilai-nilai utama dalam organisasi. Bagaimana dia mengamalkan nilai-nilai ini untuk meningkatkan integriti mereka. Biasanya organisasi ini dia akan menetapkan nilai apa yang mereka mahukan. Okey. Macam seperti tadi, bagi saya nampak semua organisasi mesti menerapkan elemen bertanggungjawab. Yep. Betul kan? Kalau kita kata contoh tadi, koperasi sekolah. Nilai elemen apa yang dia nak bagi kepada pelanggan mereka? Contohnya, disiplin, beratur semasa membeli makanan. Betul kan? Biasa di kantin, murid-murid ini berperanan tidak memotong barisan semasa membeli makanan. Betul? Okey. Selain daripada itu, ada siapa lagi yang nak berkongsi kepentingan yang mereka jumpa dalam artikel ini? Okey, angkat tangan. Kat angkat tangan. Okey, silakan Catherine. Budaya, nilai dan etika dalam menguruskan organisasi perkhidmatan awam. Okey. Ini seterusnya adalah Catherine jumpa kepentingan yang kedua, iaitu budaya, nilai dan etika dalam pengurusan organisasi perkhidmatan awam. Ini kita nampak kepentingannya. Betul lah Catherine? Perkongsian tersebut. Terima kasih. Okey, kalau kita, seperti yang kita saya bagi tahu tadi. Yang pertama iaitu budaya, pembentukan budaya di dalam organisasi dalam suasana pekerjaan. Okey. Dan yang seterusnya adalah nilai. Okey, yang saya bagi tahu tadi bagaimana organisasi ini menerapkan beberapa nilai untuk dipatuhi ataupun diikuti oleh para pekerja mereka. Okey. Okey. Saya suka sebenarnya melihat kepada balik semula kepada organisasi di sekolah. Kenapa? Di situ ialah murid-murid dibantu, diterap oleh majikan. Siapa majikan? Iaitu guru. Guru. Kan? Guru itu adalah majikan mereka yang mana kepentingan dia menerapkan nilai dan etika kepada murid supaya mewujudnya kerja berpasukan dalam organisasi tersebut. Kalau kita tengok kekuatan organisasi pengawas, kenapa saya bagi contoh yang dekatlah dengan murid. Okey. Kalau saya bagi contoh yang jauh dengan murid, murid takkan dapat kan? Ataupun sukar untuk memahami. Okey. Jadi saya dekat dengan murid bagaimana pengawas organisasi pengawas ini kerja berpasukan. Mereka ada sistem kerja. Okey, contohnya murid-murid bertugas di mana, pada waktu pagi apa yang mereka lakukan dan bagaimana perkhidmatan yang mereka berikan kepada murid lain. Okey, seterusnya kita boleh kata etika kerja mereka bagaimana. Okey, jika mereka melanggar ataupun tidak mematuhi etika yang ada dalam organisasi tersebut, apa tindakan kepada mereka? Okey, sebab kita nak membentuk satu kerja berpasukan. Organisasi yang terbaik adalah di situlah bermulanya dari pekerja dan dari majikan itu sendiri. Bagaimana majikan itu memberi sokongan dan memberi motivasi kepada para pekerja. Kalau kita lihat ya, sebenarnya dalam organisasi itu bukan kita ada hanya pekerja tetapi majikan. Okey, majikan ini boleh memberi sokongan, memberi teguran, membantu menyiapkan kerja, mempermudah cara kepada sesebuah organisasi. Okey, kita teruskan ya. Okey, boleh cikgu. Untuk kepentingan yang awak jumpa dalam laman web rasmi.
Okey, murid mungkin ada terjumpa apakah kepentingan yang kita nampak daripada organisasi ini, iaitu Suruhanjaya Integriti Agensi Penguasaan. Saya buka. Ada sesiapa yang nak jawab? Angkat tangan ya. Okey. Silakan. Tanusri. Baiklah, daripada hasil pencarian saya ada jumpa satu kepentingan. Kepentingan tu ialah melindungi kepentingan orang ramai dengan mencegah dan menangani salah laku seseorang pegawai penguat kuasa. Okey, daripada fungsi ini, Tanusri terjumpa sesuatu kepentingan. Yang mana kepentingan ini, terima kasih Tanusri. Terima kasih. Tanusri iaitu melindungi kepentingan orang ramai. Okey, ini adalah perkhidmatan yang diberikan, iaitu melindungi orang ramai supaya salah laku pegawai awam ataupun pegawai penguat kuasa diatasilah, dapat dibanteras dengan lebih baik lagi. Bagaimana? Contohnya seperti ada aduan daripada masyarakat tentang individu tersebut. Jadi inilah kepentingannya. Kita menjaga kepentingan orang ramai. Ini bagus sih sebenarnya. Okey, ada lagi? Kepentingan lain yang kamu murid cari yang terjumpa dalam ni? Siapa tu? Angkat tangan. Tivia. Okey, Tivia angkat tangan. Okay, Tivia. Alright, silakan. Cikgu, saya telah mencari satu kepentingan, iaitu menggalakkan kesedaran, menambahbaikkan dan pendidikan berhubung integriti di dalam sesuatu agensi penguatkuasaan dan mengurangkan salah laku di dalam kalangan pegawai penguatkuasa. Okey, yang nombor 5 ni. Kalau aku melihat dekat sini. Terima kasih Tivia. Okey, ini adalah menggalakkan kesedaran ataupun menambahbaikkan dan memberi pendidikan. Okey. Memberi pendidikan kepada siapa? Memberi pendidikan kepada orang ramai ataupun masyarakat bagaimana nak membuat aduan jika berlakunya salah laku. Okey, jadi perkhidmatan ini adalah sebenarnya sangat membantu masyarakat supaya pekerja-pekerja lebih berintegriti. Okey, kalau kita kata integriti ini lebih dekat kepada pembentukan etika individu. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada implikasi. Kesan. Seperti contoh tadi, nanti kita tengok contoh adakah boleh berniaga di pejabat. Okey, secara umumnya kita boleh nampak dekat sini ialah implikasi yang pertama adalah mutu kerja atau perkhidmatan akan merosot. Alamak. Okey, mutu kerja siapa? Individu tersebut. Ya. Okey, kalau kita lihat apabila dia tak ada sikap datang lambat, contoh hadir ke tempat kerja lewat ataupun tidak datang ke sekolah, tidak datang ke tempat bekerja. Dia mutu kerja dia tidak berkualiti lah. Kerja dia akan jadi lambat untuk siap, betul kan? Yep. Jadi yang keduanya kita akan lihat adalah sikap individualistik. Mengatasi kerja berpasukan. Maksudnya macam mana tu, cikgu? Okay, individualistik ni adalah mementingkan diri sendiri. Sepatutnya apabila kita berada di dalam organisasi, kita perlu ada satu adalah kerja berpasukan. Apa sahaja pekerjaan yang telah dipertanggungjawabkan kepada pekerja tersebut, okey, kita perlu bekerja bersama-sama. Yep. Okey. Jadi kat sinilah apabila sikap mementingkan diri sendiri ini, dia akan memberi impak yang sangat besar kepada organisasi. Okey. Sebenarnya sikap inilah yang sebenarnya tak perlu ada pada dalam diri seseorang. Mungkin saya boleh ingatkan anak murid saya sebagai seorang pengawas. Mungkin ada yang pengawas di sini kan? Ada yang pengawas? Ada ke? Pengawas. Jadi kita perlulah mengelakkan dari bersikap individualistik ataupun mementingkan diri sendiri. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita pergi contoh. Saya nak bagi pengukuhan ataupun pemahaman kepada murid-murid. Contoh salah laku dalam organisasi. Okey. Dalam sebuah organisasi ni melakukan pekerjaan luar tanpa kebenaran adalah satu kesalahan. Okey, ini adalah termasuk dalam Peraturan 5, Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Okey. Dah diaktakan, dah dibukukan. Maka pekerjaan luar itu sebenarnya boleh tetapi bukan di dalam pejabat ataupun semasa kita sedang bertugas. Okey, jadi kita nampaklah dekat sini apa impak apabila kita melakukan pekerjaan di luar. Okey, yang pertama adalah tidak menyiapkan kerja tepat pada waktunya. Okey. Betul kan? Maksudnya apa kat sini ialah apabila kita sibuk dengan perniagaan contoh atau di waktu bekerja yang sepatutnya kita perlu siapkan disiapkan pada jangka masa yang telah ditetapkan. Jadi kat sini ialah dia akan ambil masa yang lama lah. Yep. Betul kan? Okey, ada siapa yang nak
menyambung ataupun memberi implikasi lain selain daripada tidak menyiapkan kerja tepat pada waktunya. Okey, boleh angkat tangan? Okey. Okey, Pejit. Silakan pengawas kita. Waktu pejabat akan digunakan untuk urusan peribadi. Okey. Peribadi. Ya, betul lah. Membuat kerja peribadi pada waktu pejabat. Ni kita betulkan ayat dia lah. Yap. Susunan ayatnya iaitu membuat kerja peribadi iaitu tadi apa sahaja perniagaan yang semasa bekerja. Okey. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Okey, Okey. untuk pemahaman lagi iaitu membantah dan melawan pegawai atasan. Ini ada dalam 4.2 seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah. Okey, jadi apa implikasi kalau kita melawan pegawai atasan kita? Atau contoh pengawas melawan majikan dia guru. Jadi apa implikasinya? Okay, kita tengok ya. Kerja berpasukan gagal dibentuk dalam organisasi. Dia ada berkaitan tadi dengan sikap individualistik yang mementingkan diri sendiri tadi kan. Jadi dia rasa dia buat lebih baik kan. Jadi kat sini kerja berpasukan tu tak terbentuklah dalam organisasi. Maksudnya organisasi tidak berkembang. Okey? Ada sesiapa yang nak tambah lagi ataupun memberi implikasi lain? Bagi contoh ni angkat tangan. Okey, Catherine. Belum sempat saya bagi angkat tangan kan, dia dah angkat. Silakan. Organisasi tidak akan mencapai misi maupun visi. Okey, betul. Saya setuju. Tu tengok gambar ni kan. Inilah visi, betul kan? Visi dan misi organisasi tidak akan dicapai. Okay, kita faham dalam sebuah organisasi kita ada visi dan misi. Inilah yang kita nak capai dalam organisasi ini untuk meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi perkhidmatan. Okey, jadi apabila kita terlalu membantah, terlalu melawan, maka visi dan misi ini tidak akan tercapai. Betul tu. Okey, baiklah. Itulah dia cikgu kan. Apa itu integriti dan juga implikasinya cikgu. Okey, kita nak berehat sekali lagi. Pada murid-murid semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Slot Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, silakan. Okey, kita teruskan pembelajaran kita hari ini, iaitu amalan integriti. Yang saya bagi tahu tadi ialah kita akan menjalankan satu aktiviti yang mana saya akan minta murid akan menjalankan satu aktiviti yang menunjukkan amalan integriti organisasi. Wah. Okey, apa dia aktiviti tersebut? Murid akan menjalankan aktiviti perbahasan. Aku nak tengok mereka berbahas. Saya tak sabar nak tengok cikgu. Tajuknya memang menarik, Akmal. Betul. Integriti jika hilang tidak akan berganti. Kita akan melihat perdebatan mereka, perbahasan mereka dan kat sini saya meletakkan beberapa isi pengisian yang boleh mereka rujuk dan artikel dan laman web tersebut sebagai rujukan kepada mereka juga. Baik. Okey, salah satunya lah. Jadi kat sini cadangan isi pihak pencadang, individu yang tidak mempunyai integriti organisasi, menjatuhkan imej organisasi, seterusnya mutu kerja atau perkhidmatan akan merosot. Okey, bagi cadangan isi pihak pembangkang pula, saya meletakkan dekat sini peranan majikan yang sentiasa memberi sokongan moral kepada pekerja. Yang keduanya, saya meletakkan majikan sentiasa mendorong dan membantu pekerja untuk menyiapkan kerja. Okey, boleh kita mulakan? Pejit? Boleh? Okey, Pejit. Okey, saya serahkan kepada moderator kita. Siapa moderator kita? Pejit. Silakan. Pembahas dari SMK Setia Alam bertindak sebagai pihak pencadang Tan Sri Suresh. Okey. Selamat bersidang kepada anda semua. Pihak pembahas dari SMK Setia Alam bertindak sebagai pihak pembangkang Divya Saguntala.
selamat sejahtera kepada seluruh pelaksana integriti. Tidak lupa juga saya perkenalkan penjaga masa yang menemani saya, wanita idaman SMK Setia Alam, Catherine Lim Kuan Yin. Dari segi masa, setiap pembahas diberikan masa selama 2 minit. Izin laluan hanya boleh dilakukan selepas minit pertama. Loceng tamat akan dibunyikan setiap 2 kali menandakan masa tamat. Usul bahas hari ini ialah integriti jika hilang tidak akan berganti. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis dan barisan pembangkang yang saya hormati. Sebelum saya membahaskan tajuk ini dengan lebih lanjut, marilah kita sama-sama meneliti maksud integriti. Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tidak mempunyai kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Integriti dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Memantapkan kedudukan secara strategik dan pragmatik pendirian kami bahawa usul integriti jika hilang tidak akan berganti perlu diterima, kecuali pihak pembangkang boleh membuktikan perkara yang sebaliknya. Janganlah pihak pembangkang bermimpi di siang hari sehingga gairah menafikan usul yang jitu suatu kenyataan yang utuh dan jitu ini. Hal ini demikian kerana individu yang tidak mempunyai integriti organisasi mampu menjatuhkan imej sesuatu organisasi. Mereka tidak dapat menyiapkan kerja yang diberi tepat pada waktu yang ditetapkan. Sebagai contoh, seorang pengawas merupakan satu organisasi yang terdapat di sebuah sekolah. Pengawas yang tidak menjalankan tugasan yang diberi mengikut proses kerja mampu memberikan nama buruk kepada lembaga pengawas sekolah. Seharusnya, pengawas menjadi contoh teladan yang baik dalam pengurusan kerja. Yang kedua, ini akan menjejaskan visi, misi serta moto sesuatu organisasi serta perpaduan dalam kalangan pekerja akan terganggu. Di samping itu, mutu atau kualiti kerja dan juga perkhidmatan akan merosot. Oleh itu, strategi ini sudah tentu melihat kepada kata kunci pemangkin yang akan dihuraikan kepada satu aspek menjadi hujah dan pembawaan saya. Okey. Saya bangkang ya Arif. Okey. Tadi Tanusri berbahas tu sampai kertas dia pun terbalik-balik cikgu. Sebab dia pencadang kan, zaman mencadang kan. Saya pun baca Bersemangat apa dia. yang ditulis tu sampai terbalik-balik. Okey, seterusnya silakan. Kita teruskan. Teruskan moderator. Ya. Seterusnya dipersilakan pembangkang. Okey, ingat jangan terbalik kertas tu. Okey. Tuan Pengerusi Majlis, barisan pencadang yang saya hormati, selamat sejahtera saya ucapkan. Kini tiba giliran saya untuk mengemukakan hujah-hujah saya sebagai pembangkang bertajuk Integriti jika hilang tidak akan berganti. Tercermin dalam perumusan dan pelaksanaan kod etika perniagaan, piagam pelanggan dan proses kerja serta pematuhan amalan terbaik. Pada pendapat saya, jika seseorang tidak mempunyai integriti dalam diri mereka, ketua majikan yang berperanan sebagai suri teladan perlulah menerapkan sikap integriti ke dalam setiap pekerja. Ketua majikan bolehlah mengadakan program atau kempen berkaitan dengan integriti. Integriti ini perlu sentiasa diterapkan dari semasa ke semasa. Bagaimana peranan guru sebagai majikan ahli koperasi dalam tadbir urus yang baik di sekolah? Murid ini dibimbing secara berterusan dengan penerapan elemen-elemen integriti dalam organisasi agar organisasi koperasi ini dapat melahirkan individu yang berintegriti.
Tambahan pula, ketua majikan haruslah memberikan sokongan moral kepada pekerjanya. Ini akan meningkatkan semangat pekerja untuk bekerja dengan hati yang gembira. Selain itu, pekerja perlu didorong dan dibantu oleh majikan untuk menyiapkan kerja dalam jangka masa yang ditetapkan. Jika pekerja melakukan kesalahan dan pihak syarikat mengambil tindakan dengan segera, dia boleh mengurangkan motivasi pekerja tersebut. Oleh itu, pihak majikan boleh memberikan sedikit masa supaya pekerja itu boleh membetulkan kesilapannya. Itu sahaja daripada saya, daripada pihak pembangkang. Terima kasih. Sama-sama. Wah, itu dia. Nampak? Siap ada timer tu. Tit, 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 tit. Okey, moderator. Silakan moderator. Terima kasih kepada pihak pencadang dan pihak pembangkang atas sesi perbahasan ini. Sudah selesai latihan perbahasan kita untuk hari ini. Seterusnya saya akan serahkan kepada cikgu untuk memilih pihak yang telah menang. Wah, terima kasih cikgu. Sebelum tu minta kita berikan tepuk tangan kepada murid-murid kita ni. Tahniah. Awesome lah, terbaiklah. Catering yang paling susah tu cikgu. Ya, nak jaga masa. Ya, itu yang paling susah sebenarnya. Okey, Akmal, siapa pemenangnya? Wow. Memang susah kita nak memilih, betul? Ya, cikgu. Tapi Akmal, sebelum kita pilih, kita tengok apakah pengajaran daripada perbahasan ini. Okey. Kalau kita tengok pengajaran ini, sebenarnya kalau kita nak pilih siapa pemenang, kita tengok apa usul dia. Okey, kita tengok majikan yang sentiasa memberi sokongan moral kepada pekerja dapat melahirkan suasana tempat kerja yang harmoni. Seperti kata pembangkang tadi. Okey, bagaimana soal majikan ini dapat membantu pekerja yang melanggar etika? Di sinilah yang kita lihat peranan majikan ini untuk membantu pekerja itu agar dapat mengatasi etika kerja mereka. Okey, maksudnya dekat sini kita dapat membantu lebih baik lagi ataupun berubah menjadi lebih baik sebelum tindakan selanjutnya diambil. Okey, prestasi kerja yang tinggi dan mengamalkan kepimpinan yang cemerlang yang boleh diteladani serta berupaya membawa perubahan yang positif. Ini sebenarnya yang usul kepada pihak pembangkang tadi. Dia mahu melihat menjadi kepimpinan dan menjadi contoh kepimpinan kepada pekerjanya. Memberi peluang kepada pekerjanya untuk menambah baik mutu kerja. Okey. Seterusnya adalah pembangunan sebuah organisasi bergantung kepada pekerja. Okey, seperti kata pihak pencadang, apabila bergantung kepada pekerja, jika pekerja itu melanggar etika, di sinilah kita lihat organisasi itu tidak berkembang. Okey, kita perlu menangani masalah ini secara menyeluruh. Bukan setakat kita mengatasi pekerja, tapi majikan itu sendiri bagaimana mengatasi organisasi itu untuk menjadi lebih baik lagi. Okey, seterusnya adalah menyuburkan semula nilai murni dalam segala tingkah laku, tindakan majikan serta pekerja dalam organisasi. Okey, nampak ya Akmal di sini bagaimana? Jadi siapa yang pilihan Akmal? Saya cikgu susah saya nak buat keputusan ni. Tapi apa kata cikgu lah buat keputusan. Okey. Sebenarnya Akmal, ini baru latihan. Okey, sebenarnya kami akan mengadakan pertandingan perbahasan yang bertajuk berkaitan dengan integriti. Dekat sini kita dah nampak mereka faham. Okey, inilah antara amalan-amalan yang boleh mereka terapkan di sekolah sebagai seorang murid. Okey, juga sebagai murid bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai etika kerja, mematuhi piagam pelanggan, betul? Betul cikgu. Okay. Ya, yang penting tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah, dua-dua sama hebat cikgu. Yang paling penting wanita idaman SMK Setia Alam Catherine menjaga masa dengan baik sekali. Alright. Baiklah, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas.
Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Slot Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tanpa membuang masa, jom kita teruskan kelas kita bersama dengan Cikgu Cilawati. Silakan. Okey, kita dah masuk bahagian kesimpulan. Ya. Okey, sebab kita dah tahu kepentingan, kita dah pun belajar berkaitan dengan implikasi, kesan dan kemudian kita dah membuat aktiviti iaitu perbahasan dan untuk kesimpulan bagaimana murid dapat menerapkan nilai-nilai murni apabila melakukan amalan integriti, terutama di sekolah lah tadi, di peringkat murid-murid lah. Jadi nilai yang boleh diterapkan sini adalah nilai bertanggungjawab. Okey. Yang mana apabila melakukan kerja yang telah diberikan, murid ini memberi tanggungjawab melaksanakan dengan sehabis baik yang mungkin. Itu penerapan nilai yang kita nak sebenarnya yang boleh diterapkan dalam murid-murid. Dan yang kedua adalah nilai kerjasama. Okey, nilai kerjasama ini adalah sebenarnya untuk kita kerja berpasukan. Okey, kalau murid saya nampak tadi murid dah faham. Nampak dia ada teamwork. Dan kita tengok dalam perbahasan sendiri pun dia ada teamwork, menjaga masa. Betul kan? Dia kerja berpasukan dan jaga masa dengan hujah yang diberikan. Kita nampak murid-murid ini dia faham sebenarnya. Okey, kat sini sebenarnya dah pun diterapkan nilai kerjasama. Okey, seterusnya kita masuk pentaksiran. Okey. Okey, pentaksiran soalan yang mana gambar di bawah merupakan siaran media dalam portal rasmi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Yang tadilah nama web rasmi. Laporkan salah laku pengawal kuasa. Okey, yang ini adalah cara ataupun saluran aduan yang boleh dilakukan oleh masyarakat kepada Suruhanjaya ini. Okey, apa soalannya? Yang pertama ialah, pada pendapat anda, sejauh manakah Suruhanjaya ini mampu meningkatkan integriti organisasi? Okey, yang kedua, bagaimana anda berperanan untuk menyokong matlamat Suruhanjaya ini? Okey, ada dua soalan dekat sini. Kalau kita boleh minta murid kita menjawab, Akmal? Silakan. Okey, siapa yang nak jawab boleh angkat tangan. Okey, Pejit. Silakan. Soalan yang pertama. Suruhanjaya mengadakan kempen kesedaran integriti dan aduan salah laku. Suruhanjaya memberi info cara membuat aduan dengan menghubungi terus, menghantar email dan saluran e-aduan. Oleh itu, salah laku dapat dikurangkan dan juga seterusnya integriti dapat dibina dalam diri pekerja. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, inilah jawapan dia. Sebelum itu, Akmal, untuk soalan yang begini, selalunya memperuntukkan 3 markah. Okey, kalau Akmal perasan tadi, mungkin kita boleh tengok semula. Okey. Maaf. Ini adalah bentuk garisan. Kalau bentuk garisan ini, biasanya murid perlu menyatakan satu fakta, perlu menyatakan huraian dan perlu menyatakan huraian lanjutan. Okey. Okey, jika murid menyatakan ketiga-tiga hanya 3 fakta, murid tidak akan dapat markah penuh, Akmal. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok pada jawapan Perjit tadi, Suruhanjaya mengadakan kempen. Ini adalah sejauh manakah rujuran ini mampu meningkatkan integriti. So, huraiannya ialah untuk menjawab soalan fakta tersebut, kita wujudkan keyword ataupun bagaimana kempen ini dapat membantu meningkatkan. Okey, Suruhanjaya memberi info. Dalam kempen tersebut, dia memberi info, maklumat berkaitan cara membuat aduan dengan menghubungi terus, menghantar email dan saluran e-aduan. Okey. Okey, kemudian saya tengok Perjit meletakkan huraian lanjutan dekat situ dengan keyword kenapa. Kenapa perlu adanya cara-cara ini? Iaitu oleh itu salah laku dapat dikurangkan, seterusnya integriti dapat dibina dalam diri pekerja. Ini adalah 3 markah untuk jawapan Perjit lah. Okey, untuk soalan yang kedua, mungkin ada sesiapa yang nak cuba jawab. Boleh angkat tangan? Itu dia, penjaga masa kita. Catherine. Yang pertama, kita boleh berkongsi maklumat berkaitan poster kempen kesedaran Suruhanjaya di media sosial. Yang kedua, kita boleh menjalankan aktiviti jelajah di dalam kelas seperti mencari maklumat dan menganalisis maklumat berkaitan Suruhanjaya. Okey, ini yang pertama lah. Beranan itu kalau kita letak dekat berdasarkan soalan ini, peranan sebagai seorang murid. Okey, sebab anda itu adalah murid. Betul? Untuk soalan ini hanya memberikan ataupun menyatakan sahaja. Jadi kat sini Catherine meletakkan berkongsi maklumat berkaitan poster kempen di media sosial. Sama ada di Instagram, di Facebook,
ataupun di WhatsApp ataupun di Telegram. Okey, yang kedua adalah menjalankan aktiviti jelajah di dalam kelas ataupun kita panggil sebagai aktiviti jelajah ilmu untuk mencari maklumat dan menganalisis maklumat berkaitan dengan Suruhanjaya. Okey, itu dia cikgu. Baiklah, terima kasih cikgu. Dan saya pasti murid-murid tadi ada ternampak, ada nazam integriti. Apa tu? Sebelum kita nak ke nazam ni, saya pasti cikgu nak berikan rumusan kepada murid-murid semua. Silakan cikgu. Okey, untuk keseluruhannya kita lihat murid-murid dapat menyatakan kepentingan dan dapat memberi perkongsian melalui artikel dan surat khabar dan implikasi. Murid-murid dapat menyatakan implikasi. Akhir sekali murid dapat membuat perbahasan yang sangat bagus saya rasa dengan hujah-hujah yang mantap. Okey, secara keseluruhannya saya boleh bagi 5 bintang untuk anak murid kesayangan saya. 5 bintang. Kalau daripada saya cikgu, 5 mini love saya bagi kat mereka semua cikgu. Okey, baiklah. Jadi terima kasih kepada semua yang telah setia bersama dengan kami dan saya pasti murid-murid juga tertanya-tanya, cikgu kalau mereka nak membuat rujukan maupun guru-guru di luar sana, macam mana cikgu? Kat mana tempatnya? Okey, rujukan yang utama ialah dari Sumberku ya Akmal. Itu dia Sumberku atau anda boleh lihat di bawah kaca TV itu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada cikgu dan juga murid-murid kita daripada SMK Setia Alam. Thank you so much guys. Okey, jadi cikgu, sebelum kita nak bye-bye, silakan. Ini dia nazam integriti. Boleh sama-sama dengan saya? Boleh cikgu. Okey, kita mulakan Okey. Bismillah, permulaan nazam ini. Dengan nama Allah kita memuji. Okey. Bicara tentang sifat integriti, marilah renung dengan teliti. Integriti sifat nan terpuji, penjawat awam perlu miliki. Laksana amanah yang diberi, bukan untuk kepentingan diri. Itu dia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.